Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar murid-murid semua hari ini? Baik, Baik, Cikgu. Cikgu. Oke, hari ini kita akan belajar satu lagi subtopik dalam tajuk besar zaman prasejarah, yaitu lokasi zaman prasejarah di dunia. Di akhir pembelajaran kita, Cikgu harap murid-murid semua dapat menerangkan yang pertama, lokasi zaman prasejarah, serta menjelaskan penghargaan terhadap kemajuan dalam masyarakat zaman prasejarah. Oke, untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu akan menunjukkan satu video yang telah Cikgu sediakan yang berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan Cikgu menyediakan video ini ialah untuk memberikan gambaran awal kepada murid-murid semua tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, semasa video ini ditayangkan, Cikgu mahu semua murid-murid membuat satu catatan info-info yang penting yang terdapat dalam video ini. Catatan ini penting untuk menambah tahap kepahaman murid-murid semua serta melancarkan aktiviti pembelajaran kita pada hari ini. Jadi mari kita sama-sama saksikan video yang telah Cikgu sediakan. Hai murid-murid, kembali lagi bersama saya Cikgu Zuhairi. Hari ini kita akan bincangkan subjek sejarah, yaitu pada bab 3.2, lokasi zaman prasejarah di dunia. Penemuan pertama adalah Gua Chauvet, Perancis. Tapak prasejarah ini terletak di Perancis yang diduduki oleh manusia antara 30.000 sebelum Masihi hingga 27.000 sebelum Masihi. Lukisan di dalam gua ini membuktikan penglibatan masyarakat prasejarah dalam aktiviti pemburuan binatang. Penemuan seterusnya adalah Altamira, Spanyol. Bukti lukisan yang ditemukan di dalam gua Altamira menunjukkan kewujudan manusia zaman Mesolitik. Mereka hidup antara 35.000 hingga 11.000 tahun sebelum Masehi. Seterusnya adalah Çatalhöyük, Turki. Diduduki oleh manusia zaman prasejarah antara 7100 hingga 600 sebelum Masehi. Aktiviti utama seperti pertanian, terutama sekali penanaman barley dan gandum. Oke, seterusnya adalah Stonehenge, Britain. Dibina antara 3700 hingga 1600 sebelum Masehi. Binaan ini dikaitkan dengan upacara ritual dan tempat mengkaji binatang. Seterusnya adalah Bhimbetka, India. Tapak prasejarah di Bhimbetka di bahagian tengah India ini berusia 30.000 sebelum Masehi. Bukti di tapak ini menunjukkan kehidupan manusia prasejarah di India. Oke, penemuan seterusnya adalah Zhoukoudian, China. Tapak ini berusia antara 18.000 hingga 11.000 sebelum Masehi dan ditemukan rangka manusia yang dinamakan Peking Man. Seterusnya adalah Shar Aisotka, Iran. Berusia antara 3.200 hingga 1.800 sebelum Masehi. Bukti di tapak ini menunjukkan kehidupan masyarakat yang telah tersusun dengan kawasan perumahan, kawasan perkuburan, dan kawasan pembuatan barangan harian. Seterusnya adalah Göbekli Tepe, Turki. Tapak ini diduduki oleh manusia pada 12.000 sebelum Masehi. Ahli arkeologi berpendapat binaan yang terdapat di tapak ini mempunyai kaitan dengan upacara ritual. Oke, murid-murid kesayangan Cikgu, seronok nggak video tadi? Seronok, Cikgu. Oke, kamu paham kan juga video tadi itu apa yang dia coba sampaikan? Ada kamu catat nggak? Ada, Cikgu. Ada, Cikgu. Ya, Cikgu. oke, bagus. Begitulah. Oke, sekarang Cikgu akan memaparkan lokasi-lokasi dan jenis penemuan untuk kamu lihatlah. Jadi kamu tengok nggak sekarang di screen ya? Ada kan lokasi-lokasi yang Cikgu paparkan nih? Ada tengok, Nampak, Cikgu. ada. Yang Nampak. Ada Cikgu. oke, oke, nanti senarai yang Cikgu paparkan nih kan? Ini akan menjadi tajuk pembentangan kamu. Oke, boleh? Boleh, Cikgu. Ada Cikgu. Oke.
Nanti cikgu akan adakan cabutan undi lah supaya adil. Nanti ada pula yang bilang, cikgu saya mau ini, saya mau itu, sebab itu senang, ini susah, kenapa saya kena yang susah. Jadi cikgu nak mau begitu. Cikgu mau semuanya adil, jadi kita cabut undi. Jadi siapa yang kena kena namanya pertama, kumpulannya pertama, maka dia akan ambil lokasi pertama sebagai pembentangan. Faham? Paham, Paham, Cikgu. cikgu. Paham, Cikgu. Oke, bagus. Oke, sekarang cikgu akan adakan cabutan undian lah menggunakan aplikasi Ofname ni ya. Oke, sekarang cikgu akan buat cabutan undian menggunakan aplikasi Wheel of Name ni lah. Oke, jadi kita mulai ya murid-murid. Baik, cikgu. Oke, Cikgu. Oke, pembentangan pertama. Udin. Ya, saya cikgu. Tanya Udin. Bagus bedanya. Terima kasih, cikgu. Oke, pembentangan kedua Iza. Bagus, bagus. Oke, pembentang ketiga adalah Aflin. Oke, Aflin, kamu pembentangan ketiga ya. Oke, Cikgu. Sedia. Oke, yang terakhir lah otomatis lah anak murid. Ini anak murid cikgu dari jauh nih. Victor dari Ranau. Oke, Cikgu. Oke, selesai. Oke, selesai cabutan undian sudah kan? Jadi sekarang kamu sudah tahu lah kan lokasi yang kamu akan bentang masing-masing. Oke, Tahu, sudah maklum lah lokasi Cikgu. kan? Ya. Oke, Cikgu. bagus. Oke, kalau begitu cikgu akan bagi kamu masa selama 10 menit lah. Hah? Untuk kamu buat rujukan buku teks dan buat catatan sebanyak mungkin tentang aktiviti pembentangan kamu. Awas ya, cikgu nak mau kamu bercerita-cerita semasa membentang. Cikgu nak mau kamu bermain-main, cikgu bagi masa 10 menit, ambil peluang ni untuk catat maklumat. Nanti habis pembentangan, cikgu akan bagi soalan tu secara rawak. Ya. Baik, cikgu. Dan yang Oke, paling Cikgu. penting kamu dengar. Nanti waktu kawan kamu membentang, jangan kamu bercakap-cakap. Cikgu mau kamu fokus pada pembentangan dan lepas kamu bentang nanti, lepas kawan kamu bentang, cikgu akan tanya balik. Apa yang kawan kamu bentang? Siapa nak dapat jawab? Siap ya? Cikgu. Cikgu. Oke, semua murid. Semua sudah bersedia kan dengan pembentangan? Sudah, Sudah, Cikgu. cikgu. Jadi siap sudah bahan kamu? Sudah, Sudah, cikgu. Cikgu. Sudah, Oke. Cikgu. Oke, murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita nih dengan aktiviti pembentangan. Jadi cikgu harap sangat semua kumpulan sudah bersedia lah. Jadi yang di belakang yang tidak membentang tuh jangan pula sibuk lagi cari bahan, fokus dengan kawan yang lainnya. Wah, oke. Jadi cikgu minta kumpulan satu dulu untuk membentangkan hasil kerja kumpulan kamu. Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Iza. Waalaikumsalam. Ya.
kami dari kumpulan 1. Untuk pembentangan kami dapat Zhoukoudian China. Oke. Tapak Zhoukoudian China di China ini berusia antara 18.000 hingga 11.000 sebelum Masehi. Dan di tapak ini juga rangka manusia yang dinamakan Peking Man ditemui. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kumpulan 1. Pembentangan kamu nih cukup menarik. Nampaklah kerjasama kamu semua untuk cari bahan Zhoukoudian nih. Oke, kita teruskan dengan pembentangan kedua. Itu kumpulan 2 untuk membentangkan hasil kerja kumpulan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhairi dari kumpulan 2. Kumpulan kami akan membentangkan tentang Catar Huyuk Turki. Oke. Catar Huyuk Turki diduduki oleh manusia zaman prasejarah antara 7.100 hingga 600 sebelum Masehi ya kawan-kawan. Antara aktiviti utama adalah pertanian, terutamanya penanaman barley dan gandum. Oke, itu siap pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kumpulan 2. Bagi tepungan kepada rekan kamu. Oke, nampak kerjasama kamu nih sangat menarik. Oke, kita teruskan pembentangan kita dengan kumpulan 3. Boleh sudah mulai, Kak Cikgu? Boleh teruskan sudah. Oke, salam sejahtera kepada Cikgu dan semua rekan-rekan. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan Stonehenge, Britain, di mana lokasi ini telah dibina antara 3.700 hingga 1.600 sebelum Masehi, dan binaan bangunan ini dikaitkan dengan upacara ritual dan tempat mengkaji binatang. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kumpulan 3. Oke, bagi tepukan kepada rekan kamu semua. Oke, kumpulan 3 nih, pembentangan yang baik. Oke, kita masuk kepada kumpulan terakhir. Jadi semua mesti fokus. Oke, kita jemput kumpulan 4 untuk membentangkan hasil kerja mereka ya. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Victor dari kumpulan 4. Kumpulan kami akan membentangkan Gua Altamira. Oke, Gua Altamira ini terletak di Spanyol. Di dalam gua ini ditemukan bukti lukisan yang menunjukkan kewujudan manusia zaman Mesiolitik yang hidup sekitar 35.000 tahun dahulu sehingga 11.000 tahun sebelum Masehi. Itu saja dari kumpulan kami, Cikgu. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada kumpulan 4. Oke, bagi tepukan kepada rakan kamu. Oke, Tania untuk kumpulan 4. Hasil pembentangan kamu nih cukup menarik. Lepas tu nampak ada kerjasama antara ahli kumpulan kamu. Oke, apa yang cikgu nampak daripada keempat-empat kumpulan daripada pembentangan kamu nih, cikgu nampak pembentangan kamu nih tadi cikgu sangat berpuas hati lah dengan kerjasama antara semua ahli kumpulan tuh. Jadi, oke, selepas ini kita ada aktiviti lain lagi ya. Oke, Cikgu. Oke, Cikgu. Boleh, Cikgu. Oke, baik. Murid-murid semua, tahniah kepada pembentang-pembentang yang membentang dengan cemerlang. Bentar saja tadi. Sila berikan tepukan yang gemuruh untuk diri dan rakan-rakan. Oke. Jadi untuk aktiviti seterusnya, Cigo akan buat satu aktiviti nama dia spin and think. Spin and think nih, Cigo akan buat menggunakan wheel of name macam tadi. Dan Cigo akan pilih beberapa orang murid untuk menjawab soalan-soalan yang akan Cigo bagilah. Macam awal-awal tadi Cigo sudah bagi tahu kan, nanti hujung-hujung nanti Cigo akan bagi soalan. Siapa tidak dapat jawab, tidak apa, kita betulkan sama-sama aja. Oke. Tujuan spin and think nih Cigo buat supaya kamu dapat kita dapat tengoklah sampai mana tahap pemahaman kamu tentang topik yang akan kita belajar pada hari ini. Oke, Cigu akan mulai ya. Cigu akan Boleh, mulai Cikgu. untuk... Oke. Oke semua. Oke, Cikgu. Oke, kita mulai. Oke. Orang pertama yang kecil soal, Zuhairi. Zuhairi, Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. oke. Oke, sambil-sambil itu Cigo akan bagi satu gambar lah yang akan berkaitan dengan soalan yang akan Cigo bagi. Oke, soalan pertama. Tapak ini dibina antara 3.700 hingga 1.600 tahun sebelum Masehi dan dikaitkan dengan ritual dan tempat mengkaji bintang. Di manakah tempat ini? Zuhairi, silakan jawab. Saya tidak pasti, Cikgu. Mungkinlah di Turki. Jawaban kamu kurang tepat. Tidak apa, kita akan betulkan sama-sama. Oke, siapa yang volunteer untuk betulkan soalan yang Jojo jawab tadi? Salah kah tadi, Cikgu? Iya, Alah. jawaban kamu kurang tepat. Ada yang volunteer menjawab soalan yang Jojo? Boleh saya coba, Cikgu? Oke, boleh Syamsuddin, silakan. Di Zhoukoudan. Di mana? Zhoukoudan, Cina. Oh, masih kurang tepat. Tidak apa, kita Alamak. betulkan. Tidak apa, kita betulkan. Oke, siapa lagi volunteer sebelum Cikgu panggil nama? Saya coba, Cikgu. Oke, Victor, silakan. Di Stonehenge, Britain. Iya, betul, tepat sekali. Bagi tepukan gemuruh untuk Victor. Oke, tidak apa, kita salah, kita sama-sama betulkanlah supaya apa yang disampaikan itu sampailah. Oke, murid-murid, kita akan masuk ke soalan kedua dan juga akan pilih orang yang kedua. Oke, orang kedua adalah Aflin.
Ya, Flynn. Ya, Cikgu. Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Okey. Di lokasi ini ditemukan rangka manusia yang dinamakan Peking Man. Di manakah lokasi ini? Saya tahu tuh, Cikgu. Ya, Ingat, Wak. Gua Peking Man. Tabon Filipina. Kurang tepat masih, Aflin. Tidak apa. Ada volunteer? Saya Cikgu, try lah cikgu ya. oke, Syamsuddin cikgu. Okey, sila. Saya try Zhoukoudian Cina cikgu. Ya, betul Samsudin. Bagi tepukan. Oh, Ya, Peking Man ni bunyi pun macam Cina sikit. So, dia iya di kan. Zhoukoudian, China. Okey. Tania dan terima kasih kepada yang membetul. Tidak apa. Okey, soalan ketiga. Cikgu kasih terus. Okey, soalan ketiga jatuh kepada Victor. Okey, soalan ketiga. Oke, Cikgu. Okey. Okey. Manusia pada zaman ini, manusia pada zaman prasejarah ini menduduki Çatalhöyük di Turki di antara tahun 7100 hingga 600 sebelum Masihi. Okey, di Çatalhöyük ni apakah aktiviti utama yang manusia lakukan pada ketika itu? Okey, silakan jawab. Kita. Aktiviti pertanian seperti tanam barley dan gandum, Cikgu. Okey, betul. Okey, bagi tepukan. Okey. Bagus. Nampak? Okey. Kemudian, soalan terakhir ya. Soalan terakhir, otomatik jatuh kepada Samsudin. Ya, Okey. saya cikgu. Apa soalnya cikgu? Okey, Samsudin, untuk soalan kamu. Okey. Lukisan yang ditemui di gua ini menunjukkan kewujudan manusia pada zaman Mesiolitik. Okey, soalan dia, di manakah lokasi ini? Okey, silakan. Oke, saya try ya cikgu. Okey, Saya kurang silakan. pasti tapi saya agak di Stonehenge, Britain cikgu. Okey, tidak apa. Jawapan kamu kurang tepat. Tidak apa, kita betulkan lagi. Ada volunteer yang akan jawabkan untuk Samsudin yang boleh try? Cikgu. Ya, Zuhairi, ada apa? Altamira Spanyol cikgu. Ya, betul. Bagi tepukan. Okey. Okey, baik. Tahniah kepada semua yang mencuba, yang tolong jawab. Apa yang kamu buat ni nampaklah kerjasama antara kamu semua dan cikgu boleh nampak yang kamu pun sudah boleh faham apa yang kita belajar hari ini. Jadi, okey, baik murid-murid, tahniah kepada yang menjawab dan yang tolong membetulkan tadi. Nampaknya kamu pun faham juga apa yang kita belajar hari ini. Jadi, berikan tepukan yang gemuruh untuk diri sendiri dan kawan-kawan. Yeay. Oke, murid-murid. Sekarang nih kita berada di penghujung kelas kita sudah, jadi saya tidak mau kamu mengantuk-mengantuk, sebab saya tengok ada yang mengantuk sudah. Jadi kamu bangun dulu, sebab kita mau habis sudah. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, Cikgu harap kamu dapat paham lah. Cikgu yakin kamu dapat paham, sebab
dari awal sesi kelas kita nih sampai akhir, kita sudah buat pembentangan, kita sudah buat soal jawab. Jadi untuk yang terakhir ini Cikgu mau setiap wakil kumpulan buat rumusan. Tapi sebelum itu Cikgu mau kamu tengok infografik dulu yang Cikgu tayangkan ini. Nampakkah semua? Nampak, Cikgu. Nampak, Oke. Cikgu. Seperti yang kita tahu, kita ada berapa lokasi zaman prasejarah yang telah kita 6. belajar hari 6. ini? Enam, Cikgu. 6 kan? Oke, yang pertama ialah Bancang, Thailand. Yang kedua, Lenggong, Malaysia. Yang ketiga, Gua Liang, Pulau. Gua Liang Bua, Pulau Flores, Indonesia. Gua Padalin, Myanmar. Dan Sahyun, Vietnam. Dan yang terakhir apa? Gua Gua Tabon, Tabon, Filipina, Filipina. Cikgu. Ya, oke. Jadi saya mau ada 2 orang wakil lah daripada kumpulan. Kamu terangkan secara ringkas tentang lokasi ini. Oke. Saya mau kumpulan daripada wakil daripada kumpulan. Ada 2 sajalah. Saya mau volunteer. Cikgu tidak mau sebut nama, Cikgu mau volunteer. Terangkan secara ringkas saja. Cikgu saya lah cikgu pertama, boleh? Boleh. Siapa tuh? Oke, Juhairi. Iya, cikgu saya mau terangkan pasal Lengon Malaysia nih, cikgu. Oleh karena kita tinggal di Malaysia kan, Ya. Ya. Lengon Malaysia nih, cikgu, dia merupakan tapak sejarah lah terpenting di rantau Asia yang menunjukkan kehidupan manusia merentas zaman Paleolitik dan Neolitik. Mungkin cikgu ada perak men yang berusia antara 11.000 hingga 10.000 sebelum Masehi telah ditemukan di tapak ini, cikgu. Oke, apa yang rekan kamu terangkan sebentar tadi adalah sangat tepat. Jadi beri tepukan karena berani menyahut cabaran. Oke, seterusnya kumpulan yang terakhir. Nah, saya coba, Cikgu. Boleh? Oke, boleh. Boleh, Oke, saya mau Samsudin. terangkan yang berdekatan dengan utara Semenanjung, Cikgu, yaitu Thailand, yaitu Oke. Ban Chiang. Oke. Oke, Ban Chiang Thailand ini merupakan tapak zaman Neolitik dan logam yang berusia antara 3.600 hingga 500 sebelum Masehi, Cikgu. Lepas itu manusia nih menjalankan aktiviti pertanian, pembuatan logam, tekstil, tembikar, tanah, dan menternak binatang. Itu saja, Cikgu. Oke, beri tepukan juga kepada kumpulan terakhir tadi. Oke, jadi Cikgu harap dengan penerangan tadi dan setiap aktiviti yang sudah kita lakukan tadi, kamu sudah paham dengan tajuk kita pada hari ini secara keseluruhan. Jadi nanti balik rumah, saya tengok masa nih tidak sempat sudah kita jawab kuis. Jadi Cikgu akan bagi pautan kuis lah untuk kamu jawab di rumah dan jawab, kalau boleh jawab dengan secepat mungkin, dan kita ada kelas besok lagi, kita akan bincang pada kelas yang seterusnya lah dia punya jawaban. Oke murid-murid, itu saja pada hari ini. Terima kasih karena sudah memberikan perhatian yang sepenuhnya sepanjang kelas kita pada hari ini. Oke. Oke, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Oke, terima kasih, Terima Cikgu. kasih, Cikgu.